Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnia-Nya, dengan inayah pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita dapat meneruskan kehidupan kita pada pagi ini 2 hari bulan 12 23 dalam keadaan ceria dan bahagia insya-Allah. Dan lebih daripada itu, nikmat yang Allah anugerah, kita dapat solat subuh, ada yang dapat berjamaah di masjid, ada yang dapat solat di rumah dia, dan ada yang dapat hadir ke majlis ilmu secara nyata, ada yang secara maya. Ini nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kata orang, kehendak kita sekarang ni Allah Ta'ala permudahkan urusan. Nak ke tak say. Nak belajar ilmu, tak ada orang di masjid kita, kita pergi di alam maya, kita kata Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ayat yang kita akan baca pada kali ini surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, masih lagi dalam juzuk yang kedua, ayat 208 sehingga ayat 212. 208 sampai 202. Perbincangan kita pada kali ini iaitulah seruan Allah Azza wa Jalla supaya menerima Islam sepenuhnya. Islam ni tak boleh nak main macam makan telur. Telur ni boleh makan rebus penuh, dia panggil telur mengeleh. Boleh makan telur separuh masak, boleh makan telur goreng. Telur ni ajaib lah. Nah, budak makan, orang tua makan. Tapi Allah Ta'ala minta supaya kita ambil Islam ni kafah, semua sekali ambil. Menu penuh, jangan duk pilih-pilih. Sebab Islam ni syamil wa kamil, syumul untuk semua. Dan amaran yang menghalang kita daripada menerima Islam sepenuhnya, siapa dia? Syaitan. Syaitan cuba nak sekat orang. Kerja dia ada syaitan. Kalau syaitan tak sekat orang baik, tak ada kerja syaitan. Syaitan ni kerja dia menyekat orang daripada kebaikan, menyuruh pada kemungkaran. Itu kerja syaitan. Tak kira lah syaitan manusia ke syaitan jin, sama ya. Kalau tugas dia begitu, maka begitulah keadaannya. Hakaza wa hakaza. Kemudian Allah Ta'ala cerita orang kafir suka perli orang Islam. Kemudian di akhirat esok mereka akan menerima padah yang begitu dahsyat. Begitulah suasana keadaan yang kita akan hadapi semuanya biiznillahi azza wa jalla. Kita orang beriman ni tetap dengan iman kita. Sekarang ni kita sedang belajar, berusaha untuk memahami Al-Quran kalam Rabbina dengan kembar dia, iaitulah mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Mudah-mudahan insya-Allah kita berada bersama dengan kumpulan Ahlus Sunnah yang Nabi kata ma'ana alaihi wa ashabi, yang benarnya apa yang aku bawa sekarang dengan sahabat-sahabat aku sambung, itu yang kita nak pegang, yang dikatakan ulama salafus salih. Alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, itu yang besar. Jadi para jemaah, para pelajar sekalian, kita pergi kepada bacaan ayat dan
huraiannya biiznillahi azza wa jalla. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi muka surat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kita ambil satu-satulah sebab ayat ni panjang. Wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya kafah, secara sepenuhnya. Tak ada pilih-pilih, tak ada main separuh-separuh, tak ada. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Jangan ada ikut syaitan. Ikut syaitan, kita punah. Ayat ini ada munasabah dia. Dalam ayat yang lepas, Allah SWT nyatakan bahawa manusia ada yang salah, ada yang fasad. Ada hak juruh, ada hak tak juruh. Hak juruh tu orang yang beriman, yang benar-benar beriman, zahiran wa batinan. Hak tak juruh tu siapa? Iaitulah puak kafir tulen ataupun kafir sembunyi, nama dia munafik, wal iyaz billah. Maka orang yang baik akan memakmurkan bumi, orang yang jahat yufsiduna fil ardi, merusakkan bumi ini dengan maksiat, dengan kemungkaran. Maka datang ayat ini, ayat yang kita baca hari ini, iaitulah Allah SWT perintahkan supaya orang mukmin ittifaq wal ittihad, mesti bersatu hati di atas satu manhaj al-kitab was sunnah. Jangan berkelahi, jangan berpecah, jangan berbalah. Kunu ala millatin wahidatin, hendaklah kamu duduk di atas landasan agama yang satu, Islam. Pegangan kita Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekalkanlah di atas agama ini sampai kamu mati. Itu dia panggil munasabah ayat. Baik, kita pergi kepada tafsir setiap patah perkataan dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ay ya ma'syaral mu'minin, udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam seluruhnya. Ay i'malu bi jami'i syara'il Islam, nalah kamu kena beramal dengan semua syariat perundangan Islam, beramal semua. Jangan pilih-pilih, tak ada. Orang milih ni orang nak pergi kedai beli ikan. Tak. Pilih hak baik-baik, hak mata merah jangan ambil. Islam ni semuanya min indillah, datang dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita mau pilih-pilih? Tak. Mari orang putih, dia paksa kita pilih. Solat, puasa, zakat, haji, ikut Islam. Nikah, akad nikah, ikut Islam. Budaya majlis kenduri, no, ikut kami, ikut orang putih. Nak kata apa dah? Pakaian tak untuk aurat, dengan macam-macam lah gaya orang putih dia panggil. Pakaian dia tak sekira tu, dengan pakaiannya. Muamalat riba, asas kepada tapak. Keuangan dunia ini berasaskan kepada riba. Dia panggil sistem kapitalis. Dan macam-macam lagi lah. Pemerintahan negeri, no.
ikut undang-undang yang telah digubalkan oleh oleh parlimen, oleh dewan-dewan, maka kita mengatakan itu tidak kafah. Islam ambil semua sekali, daripada akidah, syariat, muamalat, munakahat, as-siyar, pentadbiran negara, semua sekali kena masuk Islam. Nah, kalau tidak kita ambil separuh. Baik, kita tak hurai panjang di sini. Insya-Allah dalam kitab kita Keindahan Islam ni sudah dihuraikan semua sekali, ada 8 bab dalam kitab ini. 8 bab ni lengkap insya-Allah. Ada keimanan, ibadat, kekeluargaan, muamalat, jenayah, hubungan antara rakyat dengan pemerintah, dan akhlak yang mulia. Kita mengatakan kafah dari sudut hikmat perundangannya, ada sebahagiannya dalam kitab kita Mahasinul Islam, Keindahan Islam. Jadi tuan-tuan ambil buku ni baca. Kalau tak nak baca pun, alhamdulillah saya dah baca kitab ni, tolong baca kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tengok dalam YouTube, beli kitab, boleh tatap. Alhamdulillah, setakat yang kita usaha ni, usaha yang kita bawa kepada tuan-tuan ni, ada selalu orang hantar mari gambar dia sedang bertalaki. Saya sedang bertalaki, kita penawar bagi hati. Kita kata alhamdulillah. Yang dia tak faham dia tanya. Maknanya kita jelas dah dalam itu. Ada lagi hak tak faham, tanya, insya-Allah kita respon bila ada masa. Tak ada hari ni, esok mungkin 3 hari lagi baru jawab. Jangan marah, sabarlah, nak belajar ilmu. Tapi ilmu di alam maya masih ada ruang dan peluang untuk kita belajar. Kalau kita tak memahami hakikat syariat ini yang jadi condemn agama sendiri ni. Ini puncanya anak orang Islam lawan undang-undang Islam. Sebab apa? Sebab dia tidak memahami, tidak menjiwai agama dia sendiri. Dia baca Islam, faham Islam daripada orang putih. Orang putih kata Islam tu salat, Islam tu pergi Mekah, Islam tu menikah dengan akad nikah, lepas tu email ya. Lepas tu hak cerita-cerita lain beri kat aku belaka. Jadi ini yang jadi pincang dalam masyarakat kita, sebab kita tidak menerima Islam dengan kepahaman yang sebenar yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disambung oleh para sahabat ma'ana anaihi wa ashabi. Baiklah. Tapi ingat, mana-mana orang yang nak buat kebaikan, mana-mana orang yang berusaha berjuang untuk menegakkan kebenaran, mana-mana orang yang nak bawa ketengahkan kehidupan kita bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan disakiti, orang itu akan dihina, orang itu akan macam-macam diperlakukan. Setakat mana syaitan ada jalan, maka Allah peringatkan kepada kita di sini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah kata la tuti'u, mu jangan taat, mu jangan ikut, mu jangan turut syaitan. Mana kalau mu ikut jalan dia akan tarik kamu sikit demi sikit kepada kebinasaan. Allah perkenalkan siapa syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni musuh bagi kamu yang sangat nyata. Kerja dianya nak bawa kamu kepada kebinasaan, nak menjauhkan kamu daripada Islam. Yang sudah Islam dijauhkan dari Al-Quran. Ini dipanggil munasabah ayat ini. Bila Allah Ta'ala suruh ambil Islam semua, maka didatangkan ayat ini supaya ingat halangan, cabaran, iaitulah syaitan. Syaitan tak suka kita mengaji Quran. Sebab apa? Sebab orang belajar Quran ini kitab mukjizat, mudah faham, mudah terkesan, dan mudah tembus dalam hati orang-orang yang beriman untuk mengenali Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat. Jadi bila kita mudah terkesan, kita mudah dapat ilmu yang bermanfaat. Mari daripada mana? Mari daripada tadabbur Al-Quran. Sama juga
apabila kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber perundangan Islam ini hadis, maka kita belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi kita buat, apa yang Nabi kita pakai, apa yang Nabi kita baca, semua daripada ibadatnya sampai kepada kehidupan seharian kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi syaitan akan mari, dia kosek kita, jangan ikut sunnah Nabi itu bahan mentah. Hak betulnya ni, hak sudah diputuskan oleh ulama Islam, kita kata benar. Ulama Islam menghuraikan hadis, tapi hadis itu bukan satu benda yang payah untuk dipahami sampai mereka kita belajar tak faham. La. Orang baru mari tanya Nabi, sekejap ya, lepas tu dia pergi. Nabi kata aflaha in sadaq, bahagia dia kalau dia berpegang dengan apa aku ajar tadi. Nah, tiba-tiba ada orang menakut-nakutkan, jangan belajar Quran, jangan belajar Quran. Sebab apa? Quran ni kalau belajar zahir dia jadi kafir. Kita zahir ada, batin ada, dua-dua. Ulama tafsir dah hurai kepada kita apa yang kita takut. Kita belajar hadis, ulama hadis kibar ulama yang dulu-dulu telah menghuraikan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kemudian ni nilai tambah. Nilai tambah dengan apa? Dia susun comel, dia atur balik, dan dia tambah lagi, iaitulah maklumat-maklumat yang tidak ada pada ulama salaf tentang, contohnya ukuran semasa. Dulu mana ada orang main kilometer, orang main farsah, burd. Membaca ni apa? Farsah tu berapa? Tak tahu berapa. Burd dia panggil. Sa' mud, hidup main gitu. Mana ukuran ni? Mari zaman kita ini farsah 2 marhalah, ada kata 90 kilo, ada pula yang kata 81 kilo je, mengikut ukuran beberapa pejabat mufti sekarang contohnya. Maka kita mengatakan kita hanya nilai tambah, susun balik. Kitab kita ada nota kaki, ada koma, ada noktah, ada perenggan, maknanya ada tambahan-tambahan yang baru. Tapi kalau kata orang yang baru lebih faham daripada orang dulu, kita kata tak. Orang dulu lebih faham, mereka lebih awal menerima Islam, mereka lebih awal menerima Quran. Maka para pelajar, para jemaah, ingat hati-hati. Bila kita mula jinak dengan Quran, mula senang hati belajar Quran, akan mari syaitan nak menjauhkan orang daripada Quran. Syaitan orang putih, syaitan orang putih mana hak kafir, penjajah lah, senang. Dia telah jauhkan masyarakat daripada Quran dalam kehidupan. Dia benar baca Quran, tak ada masalah, kecuali negara komunis yang tak benar, tapi orang lain benar. Tapi mari pula orang-orang yang lain ni, dia tengok orang mula baca Quran, dia tak sekat orang baca Quran, sebab dia kata Quran tu hak Tuhan. Tapi dia tembak orang yang menggerakkan orang supaya baca Quran. Jangan mengaji dengan ustaz ni, dia begini-gini, macam-macam peluru dengan tuduhan-tuduhan syaitan manusia ni buat supaya orang, oh aku 4 tahun 5 tahun dah mengaji, 2 tahun dah belajar dengan ustaz ni, sekarang ni tak boleh belajar sebab syaitan kata dia tak betul. Hak kita duk belajar 2 tahun 3 tahun tu, di mana ilmunya? Di mana makrifah kita? Kenapa tertutup hati kita untuk memuhasabah? Kenapa tertutup hati kita untuk mengkaji? Sekali syaitan mari kosek kita, lari dah. Oh saya tak masuk dah, tak ikut dah. Jadi hak kita belajar selama ni apa faedah? Itu jarum syaitan ni laju. Dia mari tashwish, dia mari tashkik, menimbulkan keraguan, menimbulkan keresahan, dan menimbulkan apa dia panggil, segala perkara yang menyebabkan orang lari. Dia nak tembak Quran tak berani, dia tembak orang yang nak mengajar, nak mengajak manusia kepada Quran dengan sunnah. Tembak body, tembak peribadi. Kita kata insya-Allah ada peluru kapur, ada peluru getah. Peluru getah ni akan terperanting balik naik atas kepala orang yang menembaknya biiznillah azza wajalla. Kita doa kitanya, kita kata apa? Kita kata Allahumma kfina syarrahum, ya Allah jaga kami daripada kejahatan mereka, warudda kaidahum fi nuhurihim, hantar balik
perancangan jahat mereka ke atas tengkuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini kerja syaitan. Maknanya Allah kata lepas Tuhan suruh masuk Islam, wala tattabi'u munasabah tu kena dengan suasana yang kita belajar, dan kita terasa kena dengan realiti yang ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Berfikirlah, jangan mudah koyak. Kata orang budak-budak netizen kata jangan mudah koyak. Kita berfikir dengan akal yang waras, ilmu yang kita belajar. Allah Ta'ala ada buka kepada kita, sayang kepada Quran, sayang kepada sunnah. Tiba-tiba sekali orang tembok mari, kita jadi koyak. Kita mengatakan kita tidak mendapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar. Rugi para jemaah sekalian, rugi tuan-tuan. InsyaAllah kita cinta pada Quran, Allah akan masukkan kita bersama dengan Ahlul Quran. Kita cinta kepada sunnah, Allah Ta'ala letak kita di bawah panji-panji Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu dia panggil kerja syaitan. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya, ayat 209. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim. Maka kalau kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan. Ialah manusia ni, kita ni kelemahan banyak. Bila syaitan tembok hati kita, kita mula goyah, mula koyak. Ada orang yang terperangkap dengan syaitan, pergi ikut dia, pergi buat maksiat, pergi buat benda mungkar, ataupun terikut dengan syaitan, mula menjauhkan diri daripada Quran dengan sunnah. Itu dia panggil, ataupun apa saja maksiat yang terjebak, itu dia panggil zalal. Zalal ai fa in akhta'tum, kalau kamu tersalah, tergelincir, jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan. Wa khalaftum syara'i al-Islam an amdin, kita lawan, langgar syariat dengan sengaja. Mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, sesudah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada kamu. Fa'lamu annallaha azizun hakim, maka ketahuilah bahawasanya Allah maha berkuasa lagi maha mengetahui. Jadi ingat, jadi kalau kita bersalah, wa dalaltum anil haqqi an ilmin, kita ada ilmu dah tapi terjebak juga dengan maksiat. Kita dengar ada hujah-hujah daripada Quran, daripada sunnah, daripada para ulama salafus salih, kita dengarnya, tetapi kita lari juga, lawan juga Islam. Fa'lamu anna Allah Ta'ala la yu'jizuhu syai'un 'anil intiqam minkum, maka ketahuilah Allah Ta'ala tak ada siapa boleh sekat kalau Allah Ta'ala nak ambil tindakan ke atas kita. Idh yaqharu man yasha'u biquwwatihi, Allah Ta'ala boleh ambil tindakan keras pada siapa. Wa yu'azibu man yasha' bimuqtada hikmatihi, Allah Ta'ala azab siapa yang dia nak melalui hikmah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Maka hikmah Allah Ta'alanya, dia akan binasakan orang yang derhaka mengikut maksiat yang mereka buat. Biasanya penderhaka besar-besar, dia akan datang mengikut kategori. Fir'aun sombong, wa hadhil anharu tajri min tahti, tengok semua sungai ini mengalir di bawah istana aku, Allah tenggelam dia dalam laut. Qarun berjalan dengan penuh kemegahan, dia kata apa kekayaan aku ni Allah beri sebab aku bijak. Allah Ta'ala selam dia dalam bumi, sampai hari ni tak sampai-sampai lagi ke dasar bumi. Ingat molek. Jadi keangkuhan manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri balasan mengikut apa yang dia kata. Kita hari ni, ingatlah para pelajar, jangan diangkuh, jangan disombong. Kita yang akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Hari ni kita sombong sebab pengikut kita ramai contohnya. Sekali kita sebarkan kata-kata fitnah, dapat like yang begitu banyak, penyokong-penyokong pula tulis kat bawah macam-macam. Kita mengatakan hari berapa hari je kita nak hidup atas dunia.
nanti kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ingat. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Orang-orang yang ingkar itu tidak menunggu melainkan kedatangan azab Allah kepada mereka. Mari perhitungan pertemuan mereka dengan Allah Azza wa Jalla, maka apa akan jadi? Dalam lindungan awan bersama-sama dengan malaikat yang menjalankannya, padahal telah pun diputuskan perkara itu, balasan azab yang menimpa mereka, dan kepada Allah juga kembalinya segala urusan. Ai ma yantaziru haula illadzina zallu, orang yang telah tergelincir, terpesong daripada jalan yang benar setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas daripada Quran, yang jelas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka kazzabu, mendustakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Quran, mendustakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mereka tunggu? Maka di sini Allah kata illa an ya'tiyahumullah, menunggu kedatangan Allah pada hari kiamat nanti. Jadi di sini ini gaya kita. Tuan-tuan kena belajar ilmu tentang salaf dan khalaf. Ulama salaf kata ityanur rabb, Allah kata dalam Quran yang datang itu Allah. Tapi ulama khalaf dia tak dalam kurungan datang azab Allah dalam awan-awan dan malaikat. Jadi azab datang dengan malaikat. Ulama salah dia kata tak, yang datang Allah dan para malaikat. Bagaimana? Jangan tanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu akidah kita. Inilah pegangan Ahlus Sunnah. Kenapa bila kita cerita tentang tafsir ulama salaf, kita kata ini menyalahi? Apa yang menyalahinya? Para salah itu tafsir mereka. Kemudian ada juga ulama, kemudian dia kata yang datang itu azab Allah Azza wa Jalla, dan para malaikat datang. Malaikat datang yang menjalankannya bersama-sama dengan malaikat yang menjalankannya, yakni malaikat datang. Wa qudiyal amru, padahal telah pun diputuskan perkara itu, balasan azab yang menimpa mereka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah juga kembalinya segala urusan. Jadi maka yaqdiyallahu ta'ala baina ibadihi, Allah Ta'ala akan putuskan hukuman di antara hamba-hamba dia. Wa yujazi kull amilin bi amalihi, Allah Ta'ala akan balas setiap orang dengan amalan yang dia buat. Maknanya semua urusan dunia, semua urusan akhirat duduk di mana? Duduk di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Semua kita mengatakan kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Para malaikat juga datang. Wahina idzin la yakunul amru qad intaha, maka selesai urusan semua, orang yang dapat nikmat ke syurga, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, jadikan kami di kalangan mereka. Orang yang dirhaka dicampak dalam neraka, wal iyaz billah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jadi ayat-ayat seperti inilah yang menjadi timbul pertikaian, polemik kalau tidak ditafsirkan dengan cara yang harmoni, dengan cara kepahaman yang baik, maka kita mengatakan jadilah tuduhan-tuduhan. Jadi kita kena ingat, semua orang yang menafsirkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla tentang sifat-sifat Allah, semuanya berpegang kepada laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala ni tidak ada sama dengan makhluk. Kalau kata sifat Allah Ta'ala, af'alullah Ta'ala, yang layak bagi Allah, bukan yang layak bagi kita. Jangan duduk main pelik-pelik. Maka ayat ini, tuan-tuan tanda, ayat ini ditafsirkan sekali lagi dengan ayat tulis suratu Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 158.
hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ila akhiri al-ayah. Itu tuan-tuan tandalah semua kita akan menunggu kedatangan hukuman Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Jadi kita akan bertemu di sana di hadapan Allah. Orang yang isbat, orang yang nafi, semuanya akan ada di hadapan Allah pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala amankan kita, Allah Ta'ala sejahterakan kita setelah kita bangkit dari kubur, layak duduk di bawah bayangan aras, layak mendapat syafaat Nabi, layak ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan layak kita ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ini dia panggil ayat ni. Sepatutnya bila kita dengar ayat-ayat yang menyentuh tentang akhirat, tentuh tentang huru-hara hari kiamat, sepatutnya kita menggigil. Kita takut pembawaan kita salah, takut amalan kita tidak betul mengikut apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita terhalang daripada mendapat syafaat Nabi, terhalang daripada kolamnya, terhalang daripada duduk di bawah bayangan sebab kesalahan yang kita buat. Sebab itulah kita nak mengaji, sebab itulah kita nak belajar. Jadi kita belajar ilmu tentang Quran, ilmu tentang hadis, ilmu tentang akidah, ilmu tentang fiqh, ilmu tentang akhlak ataupun tasawuf. Semua ni untuk menggilakkan hati, membersihkan jiwa, untuk kita bertemu dengan Allah bi qalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita pergi pada ayat seterusnya. Maaf. Wa ilallahi turja'ul umur. Ingat, dan kepada Allah juga kembalinya segala urusan. Jadi urusan pada hari kiamat nanti, limanil mulkul yaum, Allah tanya atau malaikat tanya, bagi siapa kerajaan pada hari ini? Semua akan jawab, lillahil wahidil qahhar. Urusan kita pada hari ini duduk di bawah kuasa Allah semata-mata. Jadi kita hanya duduk di bawah, menanti rahmat Allah, menanti belah kasihan Allah, menanti kasih sayang Allah untuk memberi keampunan kepada Allah, kepada kita para jemaah. Itulah yang kita tunggu, rahmat Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang seterusnya, ayat 211. Allahu Akbar. Ayat 211. Sal bani Israil. Baca dulu ni kan? Betul. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Bertanyalah kepada Bani Israel. Allah Ta'ala perintah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tanya Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel siapa? Yahudi lah. Ingat molek. Israel siapa Israel? Israel siapa? Nabi Yaqub. Budak kan. Israel itu Nabi Yaqub. Yaqub nama dia Israel. Kalau kata Bani Israel, anak cucu Israel, jadi mereka mengatakan mereka itu Yahudi. Jadi Israel, Bani Israel mana Yahudi. Israel tak lagi. Jadi puak-puak Yahudi ditanya dia. Tanya dia, berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka. Taurat lagi ada, Injil ada, Zabur ada, Nabi Musa ada, Nabi Daud, berapa orang Nabi dah mari Bani Israel ni. Kalau kira mereka lah orang yang paling awal sekali menerima kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sebab dalam kitab mereka jelas sekali-kali, jelas sangat-sangat sifat Nabi, ajaran Nabi, jelas. Tapi apa boleh buat? Bila Nabi datang, mereka yang lari. Ditanya Yahudi, Allah Ta'ala beri pada kamu dalil-dalil, kenyataan-kenyataan, hujah-hujah, mukjizat-mukjizat yang nyata. Mu tengok dah Nabi Musa macam mana, Nabi Isa macam mana. Tapi apa boleh buat? Keterangan-keterangan tadi tidak memberi kesan bekas dalam jiwa mereka. Kerah kepala mahu tak dengar kata. Apa jadi? Mereka tukar ayat-ayat Allah dengan mata benda dunia. Tengok ni. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at. Dan sesiapa menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya. Tuhan bagi nikmat Taurat, Injil, Zabur ada di tangan puak-puak Yahudi ni, di tangan puak-puak Nasara, dia gitu tukar. Yahudi yang dimurkai oleh Allah menokok tambah, menukar-nukar ayat Allah Ta'ala. Nasara ad-dhalin, bapak kepada kumpulan yang sesat ini, kerja dianya duk rekod ibadat hak Tuhan tak ajar. Kita pengikut Nabi SAW jangan tiru perangai dua kumpulan ni. Jangan duduk putar balik ayat Allah, jangan duduk rekod-rekod ibadat yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita selamat. Malanglah hari ni bila kita balik manusia ni, ajak manusia balik kepada yang ori ajaran Nabi, tinggalkan ajaran-ajaran budaya-budaya yang dimasuk ke dalam Islam. Kita pula dimarah, dimaki, dihentam, dicincang, macam-macam. Kita mengatakan sukarnya nak duduk atas landasan siratal mustaqim, jalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah banyak ahli-ahli modified yang telah memodifiedkan perjalanan agama. Itu masalah kita dalam ibadat, dalam muamalat, dalam dalam kehidupan. Boleh je kita buat selama tak bercanggah dengan syariat. Tapi dalam ibadat benda dah lengkap Nabi kita ajar. Yang kita duk reka tambah tu kenapa? Baiklah. Jadi siapa dia tukar-tukar? Wa man yatruk ni'matal Islam. Siapa dia tinggal nikmat Islam, dia tak mau terima Quran, tak mau terima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mau terima semua syariat Allah, maka mereka yubaddil ni'mat Allah, dia tukar nikmat Allah Ta'ala dengan nikmat kufur pada Allah Ta'ala, ataupun nikmat yang jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah amat berat azab seksaannya. Ini amaran keras. Orang amaran keras. Jadi jangan tukar. Jangan tukar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Ibrahim. Tulis pelajar, surah Ibrahim ayat 28 dan 29. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini, iaitu ayat 212. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Kehidupan dunia dan kemewahannya diperhiaskan, dijadikan amat indah pada pandangan orang-orang kafir. La ilaha illallah. Tengok munasabah ayat. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, man yubaddil ni'mat Allah. Ada di kalangan manusia yang menukar nikmat Allah Ta'ala. Tukar. Allah Ta'ala bawa mari kitab Taurat, Injil, Zabur, dia pergi tukar. Kita hari ni pun Allah Ta'ala bawa pada kita Quran, kita pergi ambil undang-undang lu'rek, ambil undang-undang sekular, ambil undang-undang lain. Hak Nabi, ayatnya sunnah Nabi SAW ditukarkan dengan ajaran-ajaran
yang dibawa masuk daripada Parsi, dibawa masuk daripada negara-negara lain, budaya-budaya luar. Termasuk dalam acara ibadat kita pun sama juga, melompat sana melompat sini, buat acara besar-besaran di kubur-kuburan. Kita tak kata penyembah kubur, kita kata pergi buat acara di kubur tu kenapa? Sedangkan kubur ni Nabi kita pergi suruh hajar, kita pergi hanya untuk berdoa kepada si mati keluarga kita tu, bagi salam pada dia, kita pula ambil pengajaran daripada dia, bukan pergi buat pesta. Sekarang ni tengoklah video banyak, nak tengok video banyak je orang pergi buat pesta, bergendang pun ada. Jadi apa ajaran yang dibawanya? Ada dari sunnah Nabi ke? Ada para sahabat buat kat kubur Nabi? Tak ada. Ini masalah. Tapi nikmat yang ada itu ditukar. Nikmat Islam, nikmat sunnah kepada nikmat yang lain, kita akan tukar. Orang kafir nikmat Islam kepada iman kepada kufur, na'udzubillah. Jadi kejahatan orang kafir. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, setelah menyatakan nikmat Allah Ta'ala telah ditukar, zakara sabab, Allah Ta'ala sebut sebab-sebab kenapa orang tukar. Puncanya mana? Nih, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, kehidupan dunia dan kemewahannya diperhiaskan dan dijadikan amat indah pada pandangan orang-orang kafir. Ingat molek, Allah Ta'ala perhiaskan orang kafir nampak comel dunia. Kita orang Islam tak nampak comel ke tidak? Nampak juga dunia ni comel weh. Nabi kata ad-dunya hulwatun khadiratun, dunia ni manis hijau. Macam kita tengok pokok-pokok hijau comel serah. Dah. Gitulah kita tengok dunia ni. Maka orang yang hatinya mudah terpengaruh dengan dunia, maka dia ambillah dunia, dia tinggal akhirat. Ambillah. Halal ke haram jangan ditanya, baik ke buruk jangan dipedulikan, asalkan dapat. Allahu Akbar. Lah ni tuan-tuan, hari-hari kalau kita tengok dalam berita melalui internet ni, orang kena tipu, kena scam. Ada sentiasa modus operandi dia nak kena tipu tu ni lah. Cinta ke dunia. Pak cik, tuan, puan, haji, tuan telah diterima, telah layak menerima hadiah sekian-sekian. Hadiah apa? Ni dapat kereta sebuah ni, goris dan menang, dia kata. Hadiah. Tapi oleh kerana proses kereta ni kita kena proses dulu, kena bayar cukai masuk dulu. Kereta luar negara ni bukan kereta main buatan Malaysia, tak main kita. Percaya. Berapa bayar dulu? 20 je. Kereta ni harga 300,000, bayar 20,000. Masuk biti. Lepas pada seminggu hilang, pergi bala polis report. Yang kau cerdik sangat buat apa? Mana ada orang nak sedekah kak? Kalau nak sedekah kereta, dia tak sedekah kita, dia sedekah anak saudara dia. Makcik kita sini pun ada ni. Orang kampung dia mari. Kono-kono kita sudah bagi tanah di kampung. Makcik nak kata tanah? Nak lah tanah. Walaupun dia tua nak masuk dia tanah dah pun. Tomok lagi nak tanah. Nak pergi nyakup, nak pergi sakut buah kemucuk pun tak gerak dah. Dah. Nak kata apa lagi? Ni. Kena bayar. Berapa? 5,000 dulu nak proses ni. 5,000 tak ada. Tu. Gelar tekak tu. Ni kata tu. Ambil hon ni. Hon ni dulu tak apa? Tak apa. Perak bui selalu. Lepas waktu mari jebek sini. Siapa suruh percaya? Jangan duk percaya agak. Tak ada orang baik yang atas dunia nak usaha kita. Dia tomok lagi tu. Jadi hok kena scam, kena apa ni? Ni hok jenis main telefon. Encik ada hutang dengan sekian. Anak kalau bunyi ayat lagi tu, kita tak ada typo. Kita nasihat dulu sikit. Awak jangan duk menipu kak. Kita ni akan mati. Kita nasihat panjang sikit. Cik dengar dulu. Mu dengar aku ceramah ni kata. Kita ceramah boleh sekejap, lepas kita letak. Lepas kita pun tanda nombor telefon ni, scammer sekian. Kalau dia panggil pula kita tahu dah orang ni. Allah Tuhan, tengok ni. Orang kafir, Tuhan kata orang kafir ni sebab apa dia lawan Islam? Sebab dia perhiaskan cinta kepada dunia. Kita orang Islam pun sebab yang cinta dunia kena tipu pada orang juga. Ini punca besar. Baik. Wa yaskharuna minal ladzina amanu.
Dan orang kafir indah dengan dunia sehingga mereka berlagak sombong dan memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Dia perli main, yastahzi'un ala orang Islam. Ni ada tulas hari dua ni, dia kata dia tak solat, dia tak utuh aurat, dia kaya. Awak duk mai subuh sengih-sengih tu, papa kedana tak kaya-kaya pun. Ini semua celupa mulut. Nanti Allah Ta'ala bagi hewak mulut, kita nak kata apa? Kita tak doa. Saya tak doa keburukan kepada orang. Kita doa supaya Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Tapi bercakap sombong, angkuh, ini dia panggil spesies korun. Kaya sikit, dah mula sombong. Ada jawatan sikit, mula kenak pada kawan. Ada kemudahan orang beri supaya apa ni, menyebarkan ilmu, kita apa? Kita apa ni? Kita duk sebarkan fitnah-fitnah pada orang. Ada pula penyokong kat bawah tu, zuyyina linnas. Ni dalam ni ayat Allah kata apa? Kafir. Tapi ada ayat lain Tuhan tak kata kafir. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Manusia semuanya suka pada syahwat, nafsu. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta apa ni? Kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada benda-benda yang ini. Jadi kerja mereka, wa yaskharuna minal ladzina amanu, mereka telah menghina orang-orang yang beriman. Macam-macam lah. Kalau kita baca dalam kitab sejarah, kalau baca dalam kitab sirah, hina sahabat Nabi. Abu Jahal dengan geng dia ni, abu-abu Mekah mari nak jumpa Nabi. Dia kata, aku nak jumpa Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ni hak depanmu ni, hak baju cari, hak tak busuk. Sombong. Siapa dia tu? Sahabat-sahabat Nabi hak miskin, Bilal, Ammar. Nabi kata dia ni duduk, Allah Ta'ala tegur lagi, jangan keluarkan sahabatmu itu. Mereka duduk sebut nama Allah pagi, petang, siang, malam. Yang sombong tu nak jumpa, mari tak nak jumpa sudah. Kalau mari jumpa, dia bukan masuk Islam pun. Ini yang kita takut sekarang ni, para jemaah sekalian. Kaya sikit, sombong, perli orang solat, maya tunggu tanggap boleh gapo. Kata Allahu Akbar. Sabar tuan-tuan. Kita nak ikut Islam ni kena sabar. Islam ni banyak kesabaran, banyak ujian, besar pahala. Ingat molek. Sebab itulah. Tengok dalam ayat kata, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan ingatlah, walladzina taqaw, padahal orang-orang yang bertakwa dengan iman itu lebih tinggi martabatnya daripada mereka yang kafir pada hari kiamat kelak. Tengok nota kata apa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah lebih mulia dan tinggi martabatnya daripada orang-orang kafir pada hari kiamat kelak, kerana orang-orang kafir ketika itu tinggal menderita dalam azab neraka dengan sehina-hinanya, wal iyazubillah. Tak apalah, kita atas dunia ni orang hina, di akhirat esok insya-Allah Allah angkat darjat kita biiznillahi azza wa jalla. Biiznillahi azza wa jalla. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan ingatlah Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendakinya dengan tidak terkira menurut undang-undang peraturan. Jadi rezeki, sebab itulah kita solat, kita ibadat. Tuhan beri kepada kita rahmat. Syurga tu bukan bayaran solat tu tak padan. Solat 2 rakaat pun boleh pahala yang begitu besar. Tapi Allah Ta'ala beri kepada kita rezeki yang tidak terkira-kira banyaknya, iaitulah syurga dengan nikmatnya yang sangat besar, nikmatnya yang sangat agung. Kita tak mau cerita lagi tentang nikmat syurga sebab kita dah dengar banyak kali. Yang kita nak ceritanya bagaimana kita nak sampai ke syurga. Itu penting. Ni setengah orang ni mari tanya, ustaz, kita dalam syurga boleh tu, boleh ni. Kucing saya ni masuk syurga ke tidak? Makcik-makcik tanya budu dalam syurga ada ke tak? Hei, jangan duk ngaru. Lah ni kerja kita, kaifa nasil ilal jannah, bagaimana kita nak sampai ke syurga. Ini yang kita menangis pagi, petang, siang, malam. Kita bimbang kita tak sampai ke sana dengan sebab jalan yang kita ambil salah. Pintu syurga luas, seluas baina Makkah wa Hajar 1200 km. Luas pintu syurga. Ada ulama bila baca hadis ni menangis. Dia menangis. Dia kata pintu syurga luas.
Tapi adakah aku jumpa jalan lagi ke syurga? Allahu Akbar. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan yang sampai kepada syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Pintu luas, tapi kalau tak jumpa jalan, tak masuk kita. Jalan kita melalui ke mana? Jalan kita melalui Quran, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dihuraikan oleh para ulama yang benar, ulama salafus saleh dan para ulama-ulama yang muktabar sampai ke hari kiamat, menghuraikan jalan-jalan yang diizinkan oleh Allah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut tuan-tuan, sabarlah. Di atas jalan ini, sebagaimana kita sabarnya orang-orang yang dahulu menghadapi ujian dan kerana masing-masing. Baiklah, kita tamatkan penjelasan ayat dengan mencari 5 faedah. Khamsu fawaid, 5 faedah yang besar. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Tengok Allah Ta'ala mula ayat ini kepada orang beriman. Dia panggil nida'ut tashrif, panggilan kemuliaan kepada kita. Sebab orang beriman sahaja orang yang ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Orang ikut arahan Allah ni siapa? Orang yang beriman. Kerana itu bila Allah Ta'ala nak bagi arahan supaya terima Islam sepenuhnya ni kepada orang beriman. Orang kafir kita suruh masuk Islam. Bila masuk Islam dia akan terima Islam. Kita mengatakan ini yang kita nak. Mudah-mudahan kita ni orang yang benar-benar beriman. Bila dengar qala Allah, dengar qala Rasul, telinga kita menangkap, hati kita menerima, anggota kita beramal. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau kita dengar saja tak beramal, kita juga jadi manusia yang rugi, manusia yang celaka, tahu tak buat. Jadi sebagaimana kata para ulama salaf, orang yang tahu, orang yang baik itu bukan tahu kebenaran, tapi beramal dengan kebenaran. Ramai orang tahu tapi tak buat, kita kata rugi. Baik, yang kedua, udkhulu fis silmi kaffah, memasuk Islam semua sekali. Alal mu'minin an yastaslimu bi kulliyatihim lillah. Orang beriman dia kena terima semua sekali, kena terima belaka hak Islam yang dibawa oleh Al-Quran, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk main terima separuh. Tak apalah, dalam bab ibadat kita ambil Islam, dalam bab muamalat kita ambil hak kapitalis, dalam bab budaya-budaya kita ambil hak iblis contohnya. La kafah maknanya wujub tatbiq syara' jumlatan wa tafsilan. Wajib kita laksanakan syarat ini secara total, secara menyeluruh. Maka kata di para ulama, al-Islam kullu la yatajazza. Islam semua sekali, tak boleh ambil juzuk-juzuk. Cuma dalam Islam tu ada tingkatan, tingkat wajib, tingkat sunat, tingkat harus. Jadi yang wajib tu, yang fardu, itu tak boleh tinggal, bukan pilihan. Itu kita kena terima semua sekali. Yang sunat pilihan dan menjadi nilai tambah pada darjat kita, tinggi rendah darjat, dekat jauh kita dengan Allah, dekat jauh kita dengan Rasulullah SAW melalui amalan sunnah. Jadi jangan pilih-pilih. Maka ataupun separuh-separuh. Saya terima Islam, saya terima juga sekular, liberal, apa-apa agama lain lagi, kapitalis, sosialis. Kita kata la. Nak terima Islam, terima semua sekali. Jangan terima separuh-separuh. Tapi kalau orang terima separuh macam mana? Timbul soalan. Kalau terima separuh, Islam tidak hajar kita menjadi teroris, mengatakan orang ambil separuh ni kafir tak lagi. Tengok kategori. Dia beriman pada Allah Ta'ala tapi dalam bab ibadat dia kurang, maka kita mengatakan orang ni silap sebab dia pergi ikut murjiah, ikut pokok sekular yang memisahkan agama dengan kehidupan. Yang ketiga, Allah Ta'ala peringatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Mu jangan ambil, jangan ikut langkah syaitan. Jadi kita dah hurai panjang tadi langkah syaitan. Langkah syaitan ni dia nak sekat kita daripada beragama mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok kategori lah. Orang yang malah ngaji Quran, baru nak mula ngaji kata ya habis masa, baik buat kedai kopi. Orang yang mula belajar Quran, dah jinak dengan Quran, dah suka dengan tafsir Quran, suka tadabbur Quran, dia mari attack pula. Bahaya tu.
Quran ni kalau ikut terang-terang gini jadi kafir. Ataupun dia attack guru yang kita mula belajar, kita dah selesai dah belajar, dia mari, ustaz ni tak boleh pakai ni dia punya kesalahan, dia bawa lah risalah fitnah dia tu. Saya kata tuan-tuan kena ingat, siapa dia terima risalah fitnah daripada fake account, risalah fitnah daripada penulis yang tak ada nama, risalah fitnah daripada cerita-cerita yang karut yang kita tahu orang ni tidak buat macam tu, maka campak ini semua risalah tu syaitan, itu semua risalah daripada syaitan, tak usah pedulikan dengan dia. Ni dak kita share juga dalam grup kawan-kawan. Buat apa? Buat menimbulkan lagi kesalahan, kemarahan. Maka terima mesej macam ni, hapuskan, jangan duk sebar-sebarkan. Kadang-kadang kita juga jadi tukang sebar. Benda tak betul, sebar. Jangan main-main. Maka Allah Ta'ala sebut di sini bahayanya apabila syaitan itu masuk menguasai, sebab dia akan pecah belahkan kita, dia akan jauhkan kita. Nak jauh daripada Quran, dia buat lara. Orang mula ngaji Quran, dia attack pula, jangan belajar tafsir, takut salah. Dah mula belajar, dia attack pula kelas pengajian kita. Jadi macam-macam khutwatus syaitan. Tengok Tuhan sebut kata la tatabi khutwat, jejak, langkah, strategi, taktik. Syaitan tak mari satu lorong. Dia bukan macam kita tak apa cerdik. Nah, kita lorong no entry pun kita masuk. Lepas tu kena saman. Api merah kita langgar. Sebab itulah kena saman. Allahu Akbar. Jangan jadi macam kartun lukis. Orang itu langgar api merah, kena tahan ke polis kat depan. Polis tanya, "Mu tak nampak api merah?" "Nampak." "Kenapa kau datang?" "Saya tak nampak encik je." Tak nampak polis. Kalau nampak polis depan dia tak pergi. Jadi kita hari ni pun tahu langkah syaitan, tapi masuk juga sebab tak tahu itu taktik syaitan. Wal iyazbillah. Hati-hati tuan-tuan, langkah syaitan bijak. Jadi kita jangan adalah pelajar-pelajarnya dah mula jinak dengan Quran, jangan mudah koyak. Oh, ustaz ni tak boleh pakai. Sekali orang kata, yang kita dah ikut bertahun-tahun tadi, di manakah hasil ilmu yang kita belajar? Rugi tuan-tuan. Yang keempat, Allah SWT sebut, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Kalau kamu, tulis ini nombor 4, kalau kamu tersalah pincang setelah datangnya keterangan, maka ayat ini wa'id, amaran keras daripada Allah Ta'ala, supaya kita dah belajar, dah tahu hujah, tiba-tiba kita pergi lari daripada jalan yang benar. Mana al-uqubatu ba'dal ilmi asyaddu. Maknanya orang yang ada ilmu tapi dia lari daripada landasan ilmunya, lebih dahsyat daripada orang yang tak ada ilmu. Dalam tafsir kata anna uqubatal alim bizambi, dosa, kesalahan orang alim buat dosa lebih teruk daripada dosa orang jahil. Pelajar-pelajar pondok ni biasa dia hafal matan zubat. Apa matan zubat? Kena hafal. Fa'alimun bi'ilmihi lam yu'malan mu'azzabun mi qabli ubadil wazan. Sedap weh. Pelajar pondok kena ngapa mata-mata ni. Anak ngapa tak budak lagi ni. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun mi qabli ubadil wazan. Orang alim yang tidak beramal dengan ilmu dia akan diazab lebih dulu daripada penyembah-penyembah berhala. Wal iyazbillah. Tulis awak. Dia panggil mata zubat. Ada 1000 bait syair. Kalau kita boleh hafal ni, alim besar awak. Jadi yang kelima yang terakhir, iaitulah Allah Ta'ala sebut zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Orang kafir diperhiaskan dengan kehidupan dunia, maka kita mengatakan dunia kita ni, binasanya kita, hancurnya kehidupan kita dengan sebab apa? Sebab kita digodakan oleh fitnah dunia. Maka bila orang itu digoda oleh fitnah dunia, dia akan buat apa saja. Dia akan perli, dia akan hina orang Islam dihina. Sedangkan dunia ini hanyalah satu tempat untuk kita bersebuat persiapan untuk ke akhirat, bukan tempat kekal di dunia. Nabi sebut dalam hadis, tulis hadis ni, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'ulah. Allah kata, Nabi kata kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk, ma saqa biha kafir, orang kafir tak akan boleh minum air. Lah ni orang kafir menguasai ekonomi,
menguasai itu, menguasai ini, sebab nilai dunia itu haqaratun indallah tapi azimatun indan nas, hina di sisi Allah tapi menjadi besar di sisi manusia. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita beramal dengan apa yang kita belajar. Ikutlah dunia ni kita jadikan jambatan untuk ke akhirat, bukan dunia segala-galanya. Mudah-mudahan kita selamat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung siri yang akan datang. Saya nak ambil oleh kerana hari ini panjang, esok pendek, 2 ayat yang kita ambil, iaitulah ayat 213, 214 untuk besok hari insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.